Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita beriktikaf dalam rumah Allah taala ini, menunggu tamatnya waktu subuh, saya akan mengemukakan perbincangan para ulama berkenaan dengan satu tajuk, iaitu anjuran agama supaya kita mendamaikan perbalahan. Anjuran ataupun perintah agama supaya kita sentiasa berusaha untuk mendamaikan perbalahan. Sidang hadirin mukminin, perbalahan ini dia bukan sahaja berlaku di kalangan ahli-ahli politik. Dia bukan sahaja berlaku dalam tajuk-tajuk politik. Tapi perbalahan yang kita tak boleh nak nafikan ialah perbalahan yang berlaku dalam keluarga kita sendiri. Di kalangan adik-beradik kita, di kalangan anak-anak kita sendiri dan sebagainya. Tidak ada ibu dan tidak ada ayah yang boleh tenang hidupnya, yang boleh menutup rapat matanya sebelum mereka meninggal dunia, jikalau meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan yang masih bergaduh, masih berbalak. Kita tahu bahawa kita ada anak beberapa orang. Ada di kalangan kita ada anak 2-3 orang, 4-5 orang dan sebagainya. Sudah menjadi satu perkara yang lazim, yang biasa kita dengar. Rakan-rakan kita menceritakan bagaimana anak-anak mereka bergaduh di antara satu sama lain. Kalau waktu kecil kita kata bergaduh benda biasa, berebut mainan dan sebagainya, berebut channel TV. Tapi bila dewasa, perbalahan itu tetap ada dengan pelbagai sebab yang lain. Dan yang menjadi masalahnya ialah kerana kita sebagai manusia, kita sebagai ibu dan kita sebagai ayah, kita adalah manusia biasa. Apa-apa benda yang tidak kita nampak, kita tidak tahu. Apa-apa perkara yang jauh dari pendengaran kita, kita tak dapat mendengarnya.
Menyebabkan setiap kali kita sebagai bapa ataupun kita sebagai ibu dalam membuat sesuatu keputusan ataupun sesuatu stand berkaitan dengan perbalahan anak-anak kita, kita mungkin melakukan kesilapan ataupun anak-anak kita menganggap bahawa kita lebih cenderung kasih kita kepada adik-beradik mereka yang lain yang mereka berbalah dengannya. Jadi ini antara contoh kesukaran sebenarnya dalam hidup kita, dalam kita membuat keputusan. Kita kalau boleh, kita tak mahu mana-mana anak kita bergaduh. Dan kita tidak mahu kalau dalam kita membuat pendirian ataupun sesuatu keputusan atau pendirian kita itu silap. Tapi oleh kerana kita ni manusia biasa dan panca indera kita terbatas, maka dengan sebab itulah keputusan kita tidak boleh memuaskan hati semua orang, dan keputusan kita tidak akan 100% selamanya tepat. Kerana kita adalah manusia. Walau bagaimanapun itu tidak boleh menafikan tentang pentingnya kita sentiasa berusaha untuk mendamaikan perbalahan. Sama ada kita sebagai orang yang berbalah itu sendiri, kita sendiri yang bergaduh, ataupun kita sebagai orang tengah. Sama ada kita sebagai orang tengah kerana kita sebagai bapa, kita sebagai ibu, ataupun kita kerana kita sebagai tokoh masyarakat, kita sebagai pemimpin di pejabat kita dan sebagainya. Maka para ulama membincangkan berkenaan dengan kelebihan kita dalam mendamaikan, dalam menyelesaikan perbalahan. Apa dia kelebihan-kelebihan jikalau kita dapat mendamaikan atau menyelesaikan perbalahan? Yang pertamanya ialah kita perlu faham tentang konsep ibadah dalam agama. Ini yang pertama yang kita perlu tahu. Konsep ibadah dalam agama, dan tuan-tuan kalau tuan-tuan berminat untuk mendalami tajuk ini, tuan-tuan boleh baca buku Fiqhul Awlawiyat yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dalam tu dia menceritakan tentang ibadat ini. Kita tahu bahawa ada ibadat pahala dia sedikit, ada ibadat pahala dia banyak. Sedikit-sedikit pun dia tetap banyak, kan? Tetap satu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit di sini maksudnya apabila kita buat perbandingan di antara satu ibadah dengan satu ibadah. Ada ibadah yang pahala dia berlipat kali ganda berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka di antara apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata apa? Dia kata bahawa ibadah orang perseorangan, jikalau dibandingkan dengan ibadah yang memberi manfaat kepada orang ramai, maka ibadat yang memberi manfaat kepada orang ramai pahalanya lebih besar daripada ibadat persendirian. Banyak dalil yang menunjukkan bahawa setiap ibadat itu ada banyak pahala. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zahabal muftiruna al-yawma bil ajr." Orang yang berbuka puasa pada hari ini mendapat ganjaran yang besar. Nabi kata zahabal muftiruna al-yawm bil ajr. Orang yang buka puasa hari ini, mana orang yang tak puasa hari ini dapat pahala yang besar. Kita dengar sekali lalu hadis macam ni pelik. Yang kita tahu, kalau kita buka puasa kerana kita selesai puasa waktu maghrib tu, yang tu pahala besar. Yang kita tahu, kalau kita puasa, itu pahala yang besar. Tapi kalau buka puasa dengan maksud kita batalkan puasa, kita tak puasa pada hari itu, macam mana pula pahala itu besar? Ini yang nas ataupun dalil yang dibawa oleh para ulama supaya kita nampak bahawa ada ibadat-ibadat tertentu
Kalau ibadat itu dia bertembung di antara ibadat perseorangan, persendirian, dengan ibadat yang membawa manfaat kepada orang ramai, maka ibadat yang memberi manfaat kepada orang ramai lebih diutamakan daripada ibadat yang bersifat persendirian. Apa maksud hadis ni, tuan-tuan? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu bawa para sahabat, memimpin para sahabat dalam jihad fi sabilillah. Ni al-jihad bil qital, jihad perang. Jadi Nabi sebut pahala sahabat kan yang buka puasa, yang membatalkan puasa dia lebih besar daripada pahala sahabat yang berpuasa. Siapa yang puasa dapat pahala, bukan kata tak dapat pahala. Siapa yang puasa, pahala dia bukan berkurangan, pahala dia tetap besar. Pahala dia tetap besar. Tapi siapa yang batalkan puasa dia, yang buka puasa sebab nak pergi perang, pahala dia lebih besar daripada orang yang meneruskan puasa dia. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, sebagaimana yang disyarahkan oleh para ulama. Sebab apa? Sebab sahabat yang puasa, manfaat dia, faedah dia untuk diri mereka sahaja. Memang pahala dia besar, tapi faedah dia untuk diri mereka sahaja. Manakala sahabat yang berbuka puasa, mereka berperang, mereka perlukan lebih tenaga dalam peperangan, dalam jihad. Mereka perlukan lebih tenaga untuk berkhidmat bagi mempertahankan umat Islam. Maka pada masa itu, bagi orang yang tetap dengan puasa, Nabi tak suruh buka puasa, tak. Nabi tak kata siapa yang puasa batalkan puasa dia, buka puasa semua, tak. Cuma Nabi bagi tahu janji pahala itu berbeza. Siapa yang nak teruskan puasa, silakan, boleh teruskan puasa. Tapi tenaga dia lebih sedikit, tenaga dia berkurangan berbanding dengan sahabat yang berbuka puasa dalam perang. Maka ini yang menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita melakukan sesuatu ibadah, dan ibadah kita itu antara dua, antara diri kita sendiri dengan ibadat yang melibatkan kepentingan orang lain, maka apabila kita mengutamakan ibadat yang memberi kesan faedah yang besar kepada orang lain, maka pahala dia lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau kita adik-beradik ni, ataupun kita sama-sama jiran, sama-sama kawan, kalau kita mengalah dan kita utamakan orang lain, kita utamakan adik-beradik kita daripada kita sendiri, atau kita utamakan jiran kita berbanding kita sendiri, ataupun kita utamakan kawan kita berbanding dengan kita sendiri, pahala dia lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni kita kadang-kadang kita tak peduli jiran kita macam mana, kita tak peduli. Kan kita nak buat bangunan lebih tinggi ke, kita nak renovate rumah kita ke, kita tak pernah nak ambil tahu perasaan jiran kita macam mana. Jiran kita belah kiri macam mana, jiran kita belah kanan macam mana, yang depan macam mana, kita tak pernah ambil tahu. Kan nak parking kereta, kita parking ikut suka, sampai jiran tu nak keluar pun susah. Sekali-sekala tersilap tak apalah, kita boleh kata kita tersilap sebab kita manusia. Tapi kalau itulah sikap kita setiap hari sepanjang masa bila kita berjiran, itulah yang kita lakukan, sentiasa menyusahkan jiran, sentiasa menyusahkan adik-beradik, sentiasa mengutamakan diri sendiri berbanding dengan orang lain, maka ini menunjukkan kepada kita bahawa kita adalah orang yang tidak peduli tentang orang lain, dan kita tidak peduli tentang pahala daripada Allah Ta'ala apabila kita mengutamakan dan kita mengambil tahu maslahah orang lain. Jadi orang yang macam ni, ananiyah, keakuan, semua benda aku, yang penting aku dulu, orang lain kemudian, maka orang macam ni lah yang menjadi punca kepada setiap perbalahan yang berlaku.
Tak kira lah perbalahan bab politik ke, perbalahan bab berniaga, bab bisnes dengan partner dan sebagainya ke, perbalahan dalam bab kejiranan, neighborhood ke, atau apa sahaja. Punca dia di situ. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi sebut, la an amshiya ma'a akhin li ma'an akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahra. Nabi kata sesungguhnya jikalau aku berjalan bersama dengan saudaraku untuk menunaikan sesuatu hajat ataupun keperluan, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf dalam masjid ini selama sebulan. Nabi kata kalau baginda keluar jalan bersama dengan seorang saudaranya, mana seorang Islam, untuk memenuhi keperluan dia, dia adalah hajat dia, dia ada urusan yang dia perlu buat, dan Nabi bantu dia, Nabi kata yang tu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf dalam masjid ini, yakni masjid Nabi, selama sebulan. Pahala iktikaf ni tuan-tuan besar, bukan sikit. Macam kita duk buat sekarang lah, kita duk tunggu waktu subuh habis 7.30 ni, kita iktikaf sekarang ni, pahala dia besar. Para ulama duk fikir macam-macam cara supaya kita ni boleh iktikaf dalam masjid. Nak tunggu kita saja-saja datang masjid iktikaf, payah kita orang Melayu ni, kan, dengan suasana kita, keadaan kita. Maka buatlah macam-macam program, kuliah subuh. Jadi bila ada kuliah subuh, bolehlah tunggu sampai habis subuh. Buat kuliah maghrib, antara maghrib dengan isyak, bolehlah iktikaf dalam sejam lebih tu, kan, antara maghrib dengan isyak. Dapat lagi pahala tunggu waktu solat masuk dan sebagainya. Jadi pahala tu bukan sikit, besar, banyak pahala. Dan iktikaf tu pula bukan masjid Teluk Air Tawak ni, masjid Nabi. Bukan masjid negeri, tak, masjid Nabi pula di Madinah. Dalam iktikaf masjid Nabi pula tu. Lepas tu pula yang iktikaf tu adalah Nabi sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri. Cuba kita bayang betapa besarnya pahala itu. Tapi itu pun Nabi mengatakan bahawa Nabi lebih suka kalau dia boleh keluar jalan dengan seorang saudaranya dalam rangka untuk memenuhi hajat saudaranya itu. Maka kalau kita banding dengan diri kita, tuan-tuan, kalau kita banding dengan diri kita, kita pergi Kuala Lumpur atau kita pergi ke mana-mana sebab nak tolong kawan kita. Ada di kalangan kita ni biasalah, jiran tak ada kereta, minta tolong kita hantar dia. Kita pun tolong hantar dia. Ada di kalangan kita ni sebab ada pick up, ada 4x4, tolong hantar barang. Ada motor, minta tolong itu ini dan sebagainya. Memanglah kita serabut. Sekejap-sekejap minta tolong, sekejap-sekejap minta tolong. Jiran, kawan, adik-beradik dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, bila kita tolong adik-beradik kita, bila kita tolong ahli keluarga kita, ataupun jiran kita, ataupun kawan kita, maka pertolongan, bantuan yang kita hulurkan itu, pahala dia kalau banding dengan iktikaf di Masjid Nabawi di Madinah itu selama sebulan, pahala kita tolong kawan kita tadi atau saudara kita tadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak iktikaf payah, tuan-tuan. Ni orang minta tolong, bukan tak boleh tolong pun, tapi perangai susah nak tolong orang. Keakuan tu lebih. Adik-beradik nak tumpang tak boleh. Adik-beradik pun nak tumpang tak boleh. Ni setengah-setengah daripada kita lah, kan. Pantang minta tolong, tunjuk muka, tarik muka. Ni setengah-setengah daripada kita. Itu yang jadi bergaduh adik-beradik, kan, bergaduh dengan jiran dan sebagainya. Jadi kita kena ingat bahawa bila kita memberi pertolongan dalam menyelesaikan atau memenuhi keperluan sesiapa pun, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
saya hari Jumaat lepas masjid Bakar Arang, Sungai Petani. Masjid Bakar Arang, Sungai Petani jemput saya untuk khutbah. Jemput khutbah tu biasalah, tapi yang ni dia special sikit. Dia minta khutbah dalam English, kan? Dia minta khutbah dalam English. Jadi saya tanya dia apa cerita, kan? Sebelum-sebelum ni khutbah semua bahasa Melayu. Dan saya dengan Sungai Petani ni saya rasa seriau lah juga. Pasal sebelum ni memang dah ada isu. Ada ahli Korea, tapi cerita lama lah. Ada ahli Korea hantar surat layang kepada pejabat agama komplain khutbah saya, sebab dalam khutbah saya tu saya ada baca 2-3 perkataan, 2-3 ayat dalam majalah Asia Week. Asia Week ni English. Jadi kita bacalah petikan tu dalam English. Dia ada ahli Jumaah, dia hantar surat layang dekat pejabat agama. Dia kata khutbah Jumaat di masjid, dia sebut nama masjid tu. Di masjid tu dia kata tidak sah pasal khatib dia khutbah dalam English. Padahal hanya 2-3 ayat je saya baca, saya petik dalam Asia Week. Saya bawa Asia Week tu, saya tunjuk, saya cerita dan saya baca 2-3 ayat je, bukan panjang pun. Dia boleh pergi buat komplain, kata khutbah dikhawatiri dia terbatal sebab baca dalam English. Padahal di Penang ni punya banyak masjid yang baca Tamil pun ada, kan? Yang kita tak faham pun, yang kita fahamnya bila dia baca ayat Quran, kita faham, tu je kita dengar ni ayat Quran. Lepas tu kita dengar selawat, tu kita dengar lah, kita tahu selawat. Lepas tu ittaqullah, itu kita tahu. Selain daripada alhamdulillah, selain daripada ayat Quran, selain daripada ittaqullah, kita tak tahu apa-apa. Dia Tamil 100%. Saya mula-mula sampai dulu Kampung Menggandi ke apa tu, yang dekat Bagan tu, kan? Itu saya mula-mula sampai tu dia buat giliran. Ada masa yang 100% Tamil ke apa saya tak tahulah. Tiba-tiba bila kita sebut English, dia kata batal. Saya duk fikir macam mana orang Islam dekat London dia khutbah Melayu kot. Kan? Nak kata khutbah Arab 100% takkan kot. Kan? Tu kawan-kawan kita, saudara kita dekat China tu pun berapa juta orang Islam di China, takkan khutbah dia dalam bahasa Melayu. Yang rukun tu memang Arab lah, hak lain pesanan tu dalam bahasa Cina lah. Orang Islam kita di India, di Tamil Nadu apa semua tu khutbah dia Tamil lah, kan? Jadi bila masjid tu minta saya khutbah, saya pun tanyalah, apa cerita? Lama dah tak khutbah, tak pernah jemput khutbah dalam English, tiba-tiba sekarang nak jemput dalam English. Nak cerita dekat tuan-tuan macam mana AJK punya fikir nak memenuhi keperluan anak Korea. AJK ni mesyuarat nak selesaikan masalah anak-anak Korea. Jadi saya tanya, apa cerita? Dia kata, kita mesyuarat AJK, kita nak buat sebulan sekali bahasa asing, English, Tamil, Cina, bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat di sekitar itu. Sebab apa? Dia kata sebab mereka dapati orang bukan Islam yang duduk di sekitar itu menunjukkan minat kepada masjid. Macam mana tu? Dia kata, contoh, dia kata ada satu Hindu, kan, satu India Hindu, beragama Hindu, dia datang, dia bagi bantuan buku-buku agama. Hindu ni, tuan-tuan, datang kat masjid, dia bawa buku-buku agama, tajuk-tajuk yang tertentu, dia bagi dekat masjid. JK tanya, ni buku apa? Dia kata buku supaya diedarkan kepada ahli jemaah, kepada anak Korea. Sedangkan AJK tahu yang Hindu ni, dia Hindu, dia bukan Islam. Lepas tu dia orang tanya, cik dah masuk Islam ke? Dia kata tak, tapi berminat untuk masuk Islam. Dia ada minat, hati dia sudah lembut dengan Islam. Itu satu contoh. Satu lagi contoh, satu nyonya, perempuan Cina yang tua, nyonya. Setiap kali khutbah Jumaat, di seberang jalan tu ada satu kedai yang tutup, dia pergi duduk dekat kedai, depan kedai koridor tu, dia duduk
sampai khutbah habis. AJK ni perasan, setiap kali khutbah nyonya tu ada, khutbah tak ada dia tak ada, tapi time khutbah dia ada. Jadi bila dia orang perasan setiap kali khutbah dia ada, AJK pergi tanya, buat apa? Kan? Dia kata dengar khutbah. Kata, ya, you Islam ke tak? Saya bukan Islam, tapi saya suka dengar khutbah. Dia kata banyak nasihat-nasihat yang saya suka dengar. Nyonya tu sebut. Jadi AJK ni dengan mengambil kira beberapa perkara yang berlaku tadi, dia fikir macam mana kita nak bagi sumbangan kepada masyarakat dalam keadaan kita memenuhi keperluan mereka dan kita berdakwah. Jadi itu yang datang idea khutbah dalam Cina, dalam bahasa Tamil, dalam English dan sebagainya, supaya bila mereka dengar bahasa yang kita kata yang mereka biasa guna, maka itu lebih mendekatkan mereka kepada Islam. Ya, ini contoh tuan-tuan sekalian, kita bekerja, kita berusaha, kan, kita buat sesuatu urusan itu untuk memenuhi keperluan orang. Orang ada keperluan. Apatah lagi bila orang tu orang bukan Islam, dia menunjukkan minat dengan masjid, dia menunjukkan minat kepada agama kita, maka kita hendaklah berfikir bagaimana untuk accommodate, kan, keperluan orang yang macam ni. Mudah-mudahan bila kita buat urusan-urusan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak kepada kita. Jadi itu yang antara perkara yang kita pertimbangkan. Baik, kemudian dalam hadis yang lain, para ulama membawakan satu nas, kan, untuk menunjukkan bahawa sesiapa yang mendamaikan, yang menyelesaikan perbalahan antara dua orang, maka itu satu pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Kalau kita boleh damaikan adik-beradik kita yang bergaduh, kita boleh damaikan jiran kita yang bergaduh, pahala dia sangat besar. Ada satu taman ni tuan-tuan sekalian, bergaduh bab kucing. Rumah teres, tuan-tuan tahu lah rumah teres. Rumah teres ni dia berhantu, dia berpuaka. Pasal apa? Sebab orang ketuk pintu jiran sebelah, kita dengar pintu kita. tu masalah rumah teres. Orang naik tangga rumah dia, kita dengar tangga rumah kita. Tu rumah teres lah. Siapa yang duduk rumah teres dia tahu. Kena pula kualiti jenis bunyi yang tak berapa nak ni, kan. Setengah-setengah tu dinding sebelah pun kita boleh dengar. Duduk main ke, duduk buat apa ke, kita boleh dengar. Jadi rumah teres ni dia memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Tambah pula dengan jiran yang suka bagi makan kepada kucing liar. Jadi kucing hak banyak-banyak 4-5 ekor yang orang buang ni tuan-tuan sekalian, dengan rupa pun buruk apa semua. Jiran pula ada seorang dua hak suka bagi makan kucing ni. Sebab apa? Sebab sunat, dapat pahala. Betul, kan? Dapat pahala, kita bagi makan binatang-binatang ni dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. InsyaAllah dia akan diberikan pahala oleh Allah. Tapi kita buat baik kepada binatang ni seperti kucing, dia membawa kesan lain. Dia membawa kesan lain. Kita memang buat baik kepada kucing, tetapi dia ada kesan lain. Kesan apa? Kucing ni bila dia makan makanan, lepas dia makan dia macam manusia lah. Lepas makan sakit perut. Dia macam tu. Macam kita lah, breakfast pagi-pagi, lepas tu mula nak pergi toilet lah, kan. Jadi kucing pun macam tu. Dia makan, dia minum apa semua, kita yang jamu dia makan, kita yang bagi dia minum susu apa semua. Lepas tu dia sakit perut. Kucing liar dia bukan dilatih untuk cari toilet dia, tak. Kucing liar dia merata lah. Maka bila dia merata, ada yang buang atas bumbung kereta jiran, ada yang buang atas motor, bakul motor jiran, ada yang buang di pos jiran, macam-macam. Jadi berbalah. Jadi berbalah. Dia punya perbalahan tu di taman ni tuan-tuan sekalian, dia punya perbalahan sampai tahap ada provokasi. Ada provokasi. Sampai tahap ada jiran yang tabur makanan kucing dekat jiran dia hak satu lagi. Dia punya provokasi tu. Siapa nak pergi tabur makanan kucing?
Tak cukup dengan tabur makanan kucing, dia pergi letak pula satu kotak anak kucing 4 ekor dekat rumah jiran yang duk komplain ni. Dia punya bergaduh tu tuan-tuan. Kita tengok pun kita tepuk dahi, macam manalah nak selesai masalah jiran-jiran yang bergaduh pasal kucing. Jadi saya tengok di mana-mana pun, tempat adik saya duduk di Kuala Lumpur pun bergaduh tentang kucing. Jiran sebelah, jiran depan rumah dan sebagainya. Jadi kita tuan-tuan sekalian, kalau ada jiran yang komplain, jiran yang buat aduan, kita kena ambil tindakan terhadap binatang yang kita uruskan itu. Sebab betul, kita memang disunatkan untuk memberi makan kucing liar. Kucing liar ni sunat, dapat pahala insya-Allah. Tapi pada masa yang sama kita ada tanggungjawab terhadap jiran kita. Najis tu benda kotor, kan? Najis ni benda yang menyucuk hidung. Dia mendatangkan bau, dari segi kebersihan pun dia sangat terjejas, kan, kehidupan jiran tetangga kita. Maka dengan sebab itu kita kena pertimbangkan benda-benda yang macam ni, tuan-tuan sekalian. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdal min darajatis siyami was salati was sadaqah." Nabi tanya, "Ala ukhbirukum, mau tak kamu semua aku bagi tahu?" Nabi kata, "Maukah kamu semua aku bagi tahu tentang satu perkara bi afdal?" Bi afdal, benda yang paling afdal berbanding dengan siam, puasa. Dengan puasa pun dia lebih afdal. Wassalah, dengan semayang pun dia lebih afdal. Banding dengan sedekah pun dia lebih afdal. Apa dia? Jadi qalu bala, sahabat-sahabat kata, bahkan kami nak tahu apa dia. Maka Nabi jawab, qala islahu zatil bain. Nabi kata, iaitu kamu mendamaikan antara dua pihak yang bergaduh. Kita duduk semayang ni tuan-tuan, pahala banyak tuan-tuan, bukan pahala sikit. Kita semayang, rukuk, sujud, apa semua kita bacaan dalam semayang, pahala sangat besar. Tak dinafikan. Kita bukan nak kata sembahyang tu pahala sikit, tak. Pahala tu, sembahyang tu pahala dia sangat besar. Tapi bila dibandingkan pahala sembahyang yang besar-besar, pahala sembahyang itu dengan kita yang berusaha nak damaikan antara dua orang adik-beradik kita yang bergaduh, antara jiran tetangga kita yang bergaduh, dua orang antara kawan-kawan kita yang bergaduh, pahala kita duk usaha nak damaikan mereka, nak baik, nak memperbaiki hubungan mereka itu, bila dibanding dengan semayang, bila dibanding dengan puasa yang kita duk berlapar daripada pagi sampai ke maghrib itu, bila nak banding dengan sedekah yang kita duk bagi dekat masjid, bagi kat mak tafiz apa semua itu, pahala damaikan orang bergaduh itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih besar. Nak tunjuk tuan-tuan, bergaduh ni satu benda yang kita mesti elakkan. Mesti elakkan. Ni dalam 4-5 hari ni tuan-tuan boleh tengok. Yang bergaduh sekarang ni hakim syar'i pula bergaduh. Mahkamah Syariah, hakim-hakim dia pula ada problem di antara satu sama lain. Ketua hakim syar'i itu saya kenal, dia satu orang yang bagus. Tak tahulah kenapa dia diuji dengan ujian sebegitu. Sama-sama hakim syar'i ada masalah, berlaku perbalahan. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam media sosial. Saya nak ulas lebih-lebih pun rasa tak sesuai untuk ulas lebih-lebih, tapi tuan-tuan boleh tengok. Dahsyat. Kita orang kampung, kita orang biasa, layman apa semua ni tuan-tuan, kita ada masalah, kita rujuk kepada mahkamah syariah. Tiba-tiba mahkamah syariah ni yang atas-atas dia itu bergaduh sesama mereka. Siapa yang betul, siapa yang salah, wallahu a'lam. Tetapi ini adalah satu perkara, satu perkembangan yang sangat menyedihkan. Jadi orang yang sengaja mencetuskan perbalahan, dosa dia sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Orang yang menyebarkan fitnah, kan, orang yang membuat konspirasi, dosa dia sangat besar.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuba damaikan orang bergaduh, kita cuba sejukkan kehangatan perbalahan itu, maka itu diberi pahala yang sangat besar di sisi Allah. Jadi kalau kita dalam grup WhatsApp sebagai contoh tuan-tuan sekalian, kita jangan provoke orang. Kan? Kita jangan jadi batu api, galakkan perbalahan. Tak, jangan. Itu berdosa. Kita nak pahala besar, pahala yang lebih besar dari sembahyang, pahala lebih besar dari puasa, pahala lebih besar dari sedekah, ialah kita cuba damaikan perbalahan dalam grup WhatsApp ke, dalam Facebook ke, dalam apa ke, dalam kehidupan seharian, kita cuba damaikan semua perbalahan. Maka kalau setiap kali ada perbalahan, di situlah kita ada untuk mendamaikan orang yang bersengketa, maka banyaklah pahala daripada Allah Ta'ala, mudah-mudahan insya-Allah. Dalam Al-Quranul Karim, kalau tuan-tuan tengok, banyak ayat yang menunjukkan kepada kita perintah daripada agama supaya kita damaikan orang bergaduh. Contohnya surah Al-Anfal ayat yang pertama, fattaqullah, kan, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah, kan, hubungan di antara sesama kamu. Kena baiki hubungan sesama kita. Wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin, dan taatlah kepada Allah dan Rasul jikalau kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia pandai, dia punya PR tu bagus, public relation dia bagus. Ada orang dia tak pandai dalam menjalinkan hubungan yang baik dengan orang ni. Saya kenal ada beberapa orang, adik-beradik saya sendiri pun ada beberapa orang yang kalau buat baik dengan orang, dia sangat pandai. Yang ni kita kena tiru tuan-tuan. Kita kena belajar untuk tiru orang yang suka menjalinkan hubungan yang baik. PR tu bagus. Contoh, ayah saya pernah masuk hospital tuan-tuan. Ayah saya pernah masuk hospital. Jadi saya ni sebagai anak sulung, saya kata dekat adik-adik saya yang lain, saya kata saya nak jaga ayah. Biar saya jaga ayah. 2 malam biar saya yang jaga. Jadi ayah saya masuk HKL pada masa tu. Kebetulan adik ipar saya tuan-tuan, dia seorang yang dulu dia kerja jururawat. Dia kerja jururawat. Tapi sekarang dia dah berhenti daripada jururawat. Tapi saya nak tunjuk contoh kepada tuan-tuan tentang PR, public relation. Satu benda yang saya belajar sebenarnya, dan saya pun dari segi PR pun saya bukan pandai sangat dengan orang. Ada ipar saya ni tuan-tuan, dia tanya dekat nurse tu, dekat department tu ada berapa nurse, ada berapa orang doktor yang bertugas apa semua. Dia tahu doktor bertugas berapa orang, jururawat berapa orang, kaki tangan yang terlibat berapa orang. Dia order KFC, kan? Dia order KFC, belanja dia orang tu makan. Berapa ramai di kalangan kita, setiap kali kita berurusan dengan orang, sebagai tanda kita berterima kasih, kita belanja orang makan, kita bagi gift ke, bagi hadiah kepada orang tu. Berapa ramai? Kita kena beza tentuan dengan rasuah. Rasuah lain. Rasuah, hang buat benda ni untuk aku dengan cara yang salah lah, kan, dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang. Kita bagi kita kata imbuhan, kita bagi souvenir dekat dia, bagi duit dan sebagainya. Itu rasuah. Tapi bila kita berurusan dengan orang tu buat kerja dia, kan, kita tak suruh dia buat benda yang bertentangan dengan undang-undang, lepas tu sebagai tanda terima kasih kita bagi dia makan atau minum ataupun hadiah. Itu bukan rasuah. Macam dengan Pak Gad, kan, kita berurusan dengan Pak Gad, kita hantar barang anak kita asrama tu bagi Pak Gad. Tak ada rasuah. Kita tak suruh Pak Gad tu buat benda yang bertentangan dengan undang-undang. Tapi sebab kita sentiasa berurusan dengan dia, sebulan sekali mesti ada anak kita suruh kita hantar barang lah, apalah, kita pun bagi hantar, tinggal dekat Pak Gad. Pak Gad nak kena tunggu barang anak kita. Ada setengah mak ayah ni tuan-tuan sekalian,
siap iron baju anak ni, iron baju anak. Pak Agak pegang lagu tu baju. Kan? Nak pergi dekat asrama ni, Pak Agak naik motor, kena pegang baju tu. Punyalah 2-3 helai baju. Susahlah tuan-tuan sekalian. Takkanlah tuan-tuan tak belanja dia KFC ke, belanja McDonald ke, bagi dia makan sedap-sedap ke, bagi souvenir, bagi ampau ke apa, duit RM10 ke apa ke RM5. Kan bagilah duit. Itu tanda kita berterima kasih dengan manusia. Itu tanda kita menghargai hubungan kita dengan manusia. Kita berurusan dengan manusia, dan manusia itu menggunakan budi bicara dia untuk berurusan dengan kita. Bagilah dia hadiah. Ada kawan saya seorang, itu pun saya belajar juga dengan dia. Dia kata dia dengan orang yang angkat sampah ni, kan, kalau kita di Pulau Pinang ni, kalau rumah di taman tu, dalam seminggu 3 kali orang ambil sampah, kan. Antara benda yang saya belajar dengan kawan-kawan ni, antaranya ialah bagi duit RM5 dekat hari raya, RM10 ke sebagai contoh, bagi kat driver lori tu, orang yang kutip sampah, setiap orang dapat ampau masing-masing, kan, dapat duit raya. Yang kawan saya ni, ini pun saya belajar dengan dia. Dia kata apa? Dia tahu yang kutip sampah tu berapa orang, 4 orang ke 5 orang ke. Maka bila time jadual dia dekat lagi nak sampai, dia belilah air Nescafe dalam tin ke, air botol ke apa ke, dia letak kat tepi tingkap tu, 4 botol ke 5 botol. Nanti dia orang datang, dia orang ambil, boleh minum. Ini contoh, tuan-tuan sekalian, kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Dan manusia tu kita tak ada kepentingan apa-apa pun. Dia bukan Tan Sri, bukannya YB, bukannya menteri. Orang kita sekarang lebih mengagungkan menteri, lebih mengagungkan orang yang ada pangkat, yang dimuliakan oleh manusia atas dunia. Tapi tak pandang ni orang yang kutip sampah, pekerja bawahan, buruh-buruh kasar, tak peduli, yang buat kerja cleaning dan sebagainya. Sebab apa? Sebab orang ni dipandang rendah. Kita tak ada apa-apa, ni bukan menteri. Sedangkan kita yang lebih besar adalah kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Dan Allah mengajar kita supaya mengasihani golongan-golongan yang macam ni. Kita buat baik dengan mereka, kan? Apalah sangat tuan-tuan keluarkan duit RM5, RM10 bagi dia orang minum dan sebagainya, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak adalah cerita nak bergaduh dengan orang tu, nak bergaduh dengan orang ni, tak. Sebab kita dengan semua orang kita buat baik, kan? Dengan semua orang. Masuk hospital, nak keluar pada hospital, bagilah hadiah, kan? Bagi kad ucapan terima kasih dan sebagainya kepada jururawat yang bertugas, dengan doktor, kaki tangan yang bertugas dan sebagainya. Sampai tahap, tuan-tuan sekalian, agama membenarkan kita untuk berbohong kerana untuk mendamaikan orang yang bergaduh. Bohong benda yang dilarang dalam agama, tapi untuk mendamaikan orang yang bergaduh dibenarkan kita berbohong. Sama ada suami isteri yang bergaduh, ataupun jiran tetangga yang bergaduh, ataupun kawan yang bergaduh, maka kita dibenarkan untuk berbohong sebab nak damaikan mereka. Siapa di kalangan kita ni yang mengambil tugas untuk damaikan orang yang bergaduh? Maka sesiapa yang mengambil tugas untuk mendamaikan orang yang bergaduh, maka dia diberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian banyaklah perkara-perkara lain yang dianjurkan oleh agama. Antaranya dianjurkan kepada kita senyum apabila kita berjumpa dengan manusia. Setiap kali jumpa dengan orang, kita senyum. Sebelum Covid dulu, kita boleh berjabat tangan, boleh bersalam. Sekarang tak boleh lah, kan? Bagi hadiah sebagaimana yang saya sebut. Bila dia sakit, kita pergi jenguk dia sakit dan sebagainya, ziarah dia dan seumpamanya. Maka itu semua adalah perkara yang diberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, orang yang berbalah, ibadat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dalam satu hadis Nabi sebut, hadis ini disahihkan oleh para ulama.
hadis ini disebut sebagai hasan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salasatun la turfa', kan, 3 golongan yang sembahyang dia tidak diangkat, yang sembahyang la turfa' salatuhum fawqa ru'usihim shibra, sejengkal pun tak diangkat daripada kepala dia. Mana Tuhan tak terima, kan, sembahyang dia. Apa dia? Iaitu satu orang yang mengimamkan kaum dia dalam keadaan kaum dia tidak suka kepada dia. Yang kedua, satu orang perempuan yang bermalam dalam keadaan suami dia marah kepada dia. Dan yang ketiganya, 2 orang yang bersaudara yang saling bermusuh-musuhan. Jadi kita duk bergaduh, duk berbalah, kita duk provoke, kita suka bergaduh dan sebagainya, maka itu menyebabkan sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena tinggallah, kan, berbalah bergaduh ini sebab ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai salah seorang yang sentiasa berusaha untuk memperelokkan hubungan sesama kita. Kita perbaiki hubungan sesama kita sebab pahala dia sangat besar. Pahala dia lebih besar daripada ibadat-ibadat tertentu yang kita sebutkan sebentar tadi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka